Dalam lesen-lesen sebelum ini, anda telah mendaftar, anda telah buat profil, anda telah bidding dan anda telah pun mencipta proposal dalam freelancer.com. Tapi kesemuanya itu kemungkinan besar ada di antara anda yang masih belum faham macam mana proses ini berlaku, adakah kita kena sentiasa buat dan sebagainya. Baiklah, dalam lesen yang ketujuh ini, anda akan didedahkan dengan workflow in freelancer.com. Workflow ni bagaimana freelancer.com anda sebagai freelancer memulakan bidding ataupun anda memulakan pendaftaran akaun sehinggalah anda menghantar kerja dan mendapat bayaran daripada klien. So itu dipanggil sebagai workflow dalam freelancer.com. Jadi untuk anda mengetahui bagaimana cara mula dan cara habis dalam platform freelancer.com, kita mulakan lesson yang ketujuh. Okey, baiklah. Selamat datang ke lesson yang ketujuh. Untuk kali ini kita akan fokuskan kepada workflow dalam freelancer.com, di mana setelah dalam lesson 6 dan lesson 5 kita pelajari bagaimana cara untuk menghasilkan profil dan juga bidding. Kali ini dalam lesson 7 kita akan fokus kepada keseluruhan workflow dalam freelancer.com. Sepanjang lesson 7 ini anda akan dapat mempelajari bagaimana freelancer.com berfungsi daripada mula sehingga habis. Yang kedua, bagaimana untuk praktiskan komunikasi yang berkesan ketika interview bersama dengan pihak klien. Yang ketiga, anda akan pelajari macam mana sesuatu projek itu diberi oleh klien kepada freelancer dan juga macam mana cara untuk kita mengatasi ataupun mengetahui satu kerja tersebut adalah kerja yang betul ataupun tidak. Dan yang keempat, kita akan tengok bagaimana cara real time ataupun live bila satu-satu kerja diberikan oleh klien kepada freelancer. Okey, ada 7 cycle ataupun 7 circle di mana setiap pekerjaan dalam freelancer.com, kesemua freelancer ataupun kesemua pekerja dalam freelancer.com akan melalui kesemua circle ini setiap kali kerja yang anda akan buat. Di mana yang pertama adalah find job untuk mencari kerja, yang kedua bid, yang ketiga interview session, di mana di sini akan berlakunya proses negotiate. Okey. Dan yang keempat adalah proses award. Award ni pemberian kerja daripada klien ke pihak freelancer ataupun kepada pekerja, kepada anda sebagai pekerja. Yang kelima, bagaimana untuk completekan kerja dan bagaimana untuk menggunakan milestone. Jadi kita akan dengarkan apa itu milestone. Yang keenam, final submission, di mana yang ini berlakunya payment. Dan yang terakhir adalah ask for good review. Okey. Yang pertama, yang kedua dan yang ketujuh kita akan fokuskan dalam lesson-lesson yang lain. Di mana yang pertama ni tadi kita dah fokus pada lesson yang kelima. Lesson yang keenam, di mana untuk bid job kita dah pun buat. Manakala lesson yang akan datang pada lesson 13, kita akan fokus kepada bagaimana untuk hasilkan good review. Cara untuk kita dapatkan good review daripada klien. Baiklah. Kita terus kepada proses yang ketiga dipanggil sebagai interview session, di mana setiap interview akan berlaku dalam ruangan chat seperti ini. Okey, kalau anda lihat ini adalah mesej daripada klien, manakala yang bawah ni mesej daripada saya ataupun sebagai pekerja lah. Di mana mesej tersebut bersambung ataupun mesej tersebut akan diberi oleh pihak klien setelah kita bid sesuatu kerja, dan segala perbincangan mengenai kerja akan berlaku dalam ruangan mesej. Di mana untuk pengetahuan anda, jika anda diinterview oleh klien ataupun anda sedang ditemuduga oleh klien, yang pertama anda mestilah reply dengan pantas. Kalau boleh, jangan bagi klien tertunggu-tunggu dan pastikan anda available pada masa klien interview anda. Dan seterusnya, anda kata klien tersebut berada pada time zone yang berbeza, tolong ambil perhatian. Contoh seperti di Malaysia, jam 8 malam tidak sama jam 8 malam di New York. Jadi anda mempunyai klien di New York, anda kena tahu perbezaan masa. Dan yang seterusnya, proses interview ni akan berlaku secara text based ataupun secara tulisan, di mana bentuk chat macam inilah. Dan ada juga klien yang menggunakan Skype
di mana dia perlu face to face communication. Okay, dan ini bergantung kepada requirement oleh pihak klien. Dan kebanyakan klien mereka akan lebih mudah untuk menggunakan ruangan chat kerana dapat ditulis dan juga boleh dijadikan bahan bukti. Okey, satu peringatan kepada anda untuk menjaga keselamatan ataupun untuk menjaga reputasi anda dalam freelancer.com, kalau boleh elakkan berbincang di luar daripada platform, di mana jangan berbincang dalam email ataupun dalam apa-apa ruangan chat yang lain, kerana yang pertama kita risau masalah security. Kita takut klien itu adalah scammer. Dan yang seterusnya, pihak freelancer.com akan ambil tindakan jika anda berbincang di luar platform, kerana seolah-olah anda telah mengambil klien keluar daripada platform mereka. Baiklah, di sini saya tunjukkan live interview session bersama dengan klien yang telah pun kita bid dalam lesson yang sebelum-sebelum ini, iaitu logo design for restaurant sebentar tadi. Jadi klien ini bernama Maverick Holland telah pun chat dengan saya, di mana klien yang mulakan chat. Dalam freelancer.com, anda tidak boleh mulakan chat dengan klien, tapi klien yang boleh mulakan chat dengan anda. Jadi Maverick Holland telah pun hantar saya satu mesej, jadi saya kena tengok apa yang dia tanya. Okey, jadi di sini dia tanya saya, "Hi Hafiz, do you available to do this job?" Jadi anda balas, di mana anda akan tengok lepas ni tips-tips untuk interview. Okey, dekat dalam lesson ini akan diajar tips-tips untuk interview. Itu sangat penting, di mana anda kena close deal cepat, anda kena greetings klien, kena bagi ucap terima kasih dan sebagainya lah. Jadi sekarang ini anda tengok proses dipercepatkan bagaimana proses interview saya dengan Maverick Holland ini. Okay, anda lihat di sini klien telah pun balas setelah saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Di sini anda nampak apabila klien membalas yang dia suka kepada portfolio, itu pentingnya portfolio, di mana klien akan melihat portfolio itu sebagai satu tools terhadap capability untuk kita menghasilkan sesuatu kerja. Jadi saya balas di sini. Okay, jadi saya terus straight to the point. Andai kata klien ini suka dengan apa yang portfolio yang saya dah tunjukkan kepada beliau, jadi kemungkinan besar dia boleh hire saya ataupun berikan projek ini kepada saya. Dari sini saya telah respon sepantas mungkin, iaitu klien ini kata yang dia suka akan portfolio yang telah kita propose ataupun yang telah kita tunjukkan dalam profil tadi. Dan di sini kalau anda lihat, saya terus meletakkan supaya klien ini terus award projek ini kepada saya agar freelancer lain tidak dapat projek ini. Jadi itu cara di mana kita bertindak sepantas yang mungkin untuk pastikan klien ni close deal dengan anda dalam proses interview. Okay, baiklah, anda lihat klien telah pun reply, di mana klien mereply dengan mengatakan bahawa I want to award you. Mana klien ni dah bersetuju untuk award saya ataupun award anda dalam projek ini, iaitu projek logo design tadi. Tetapi anda lihat di sini ada satu request yang dia bagi tahu yang can you finish it in one day. So ini bergantung kepada anda punya masa dan capability. Adakah anda bersetuju untuk buat projek ini dalam masa 1 hari? Jika anda say yes, kemungkinan besar klien ini akan berikan projek ini kepada anda. Jadi di sini ianya bergantung kepada anda, kesesuaian masa, capability anda, dan juga adakah anda mampu untuk hasilkan dalam masa 1 hari berkaitan dengan projek ini. Jadi di sini saya akan respon dengan mengatakan yes, I can do it. Okey, anda letak teks begini. Kita tengok apa respon yang akan klien berikan. Okay, jadi anda lihat di sini klien telah pun respon, yang klien ini telah setuju untuk award saya ataupun award Hafiz H ni. Di mana I hope so, then shall we start. Jadi kita tunggukan button award daripada pihak klien. Dengan button award tersebut menunjukkan bahawa klien ini telah bersetuju untuk hire anda bagi projek ini. Maka ucapkan tahniah pada diri anda yang telah pun menang satu projek dalam freelancer.com. Okey, di sini ada beberapa tips berkaitan dengan proses interview. Yang pertama, anda haruslah ucap terima kasih kerana klien tersebut sudi menginterview anda. Yang kedua, sentiasa tanya berkaitan dengan detail pekerjaan. Yang ketiga, tolong negotiate dengan klien. Apa yang anda perlu negotiate, kita akan tengok selepas ini. Seterusnya adalah, andai kata klien tersebut memerlukan satu tugasan yang anda tidak pernah buat, tolong minta sebarang sampel ataupun sebarang pekerjaan yang telah lepas yang telah dibuat oleh freelancer yang bekerja dengan klien tersebut. Yang kelima, propose 3 free minor amendment, di mana di sini sepanjang anda berkomunikasi ataupun interview dengan klien, ada klien yang kadang-kadang dia
mengambil freelancer ini seolah-olah segala pekerjaan tu pembetulannya tidak akan berhenti. Jadi di sini di mana anda perlu terapkan iaitu 3 free minor amendment. Setiap pekerjaan hanya ada 3 kali sahaja perubahan yang dibenarkan, itu pun dalam minor amendment, minor perubahan. Jika lebih pada 3 kali, anda boleh minta bayaran yang sewajarnya. Dan yang terakhir adalah cuba close deal secepat mungkin. Kalau boleh jangan terlalu panjang dan anda jangan terlalu membuatkan klien tertunggu-tunggu sama ada anda bersetuju ke tidak untuk dapatkan kerja tersebut.